Bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas utama. Silakan Datuk Seri. Wow, ini yang kita panggil aura PMX ni ya. Hai Datuk Seri, silakan. Nak minum dulu ke apa ke? Boleh sekejap saya tuang. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Baik. Sihat? Alhamdulillah, nampak sihat. Oi, nampak steady ya Datuk Seri ya. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, tadi ada singgah ke makan nasi royal ke apa? Tadi ada singgah ke makan nasi royal ke? Tak makan apa lagi Pak? Oh, tak makan terus ke sini Breakfast. demi warga UUM. Tak sempat. Tak sempat. InsyaAllah lepas ini. Sebab lepas ni ada perasmian masjid. Dan saya suka nak mulakan dekat sini dengan sedikit mukadimah daripada Datuk Seri. Tapi sebelum itu saya nak selit satu soalan. Kalau kita tengok Datuk Seri ni, bukan setakat rapat dengan tokoh pemimpin dunia, Presiden Turki Tayyip Erdogan, dan suka saya nyatakan di sini juga malah tokoh-tokoh negara serumpun. Dan saya pernah baca daripada segelintir masyarakat Indonesia yang menyatakan mereka mencemburui Malaysia kerana mempunyai pemimpin seperti Datuk Seri. Dan kalau kita tengok almarhum B.J. Habibie lantang mempertahankan Datuk Seri pada satu ketika dulu. Adakah ini kerana Datuk Seri konsisten menentang rasuah? Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri. Pimpinan universiti, terima kasih. Saya lama tak sampai ke UUM dan saya agak terpegun dan terkesan dengan keindahannya. Ya, tahniah. Dan kepada semua anak-anak yang hadir. Benar, saya fikir negara kita perlu diselamatkan. Di antara permasalahan besarnya adalah isu tata kelola dan rasuah. Saya lihat beberapa pemimpin lama, bukan satu, dua, puluhan orang sekarang yang bangun, bersekongkol, menentang langkah kita ambil. Kata dia Anwar, tak ada cerita lain, tata kelola, rasuah. Kerana pada hemat saya, dan saya percaya sarjana yang ada di sini, golongan profesionals, anak-anak tahu negara kita kaya dari sudut hasil mahsulnya. Negara kita pernah mencatat kejayaan jauh lebih baik. Rusak, punah kerana malapetaka rasuah, kerja menyakau, tiap kontrak, tiap projek, semua mesti ada pulangan kepada diri, isteri, anak-anak. Anak-anak yang dikasihi sekalian. Ya, percayalah, saya diberi mandat dan saya tidak akan tolak ansur dalam usaha memerangi rasuah dan kerja sakau. Sebab itu juga Fikri, sebab itu dia tak nampak, dia jauh dekat. Sebab itu ada orang persekar Anwar ni tak ada kerja lain, nak dialog ke mahasiswa. Dia susah nak ikut. Tak payah ambil, saya ambil yang dia orang tu. Saya selalu dah. Fokus sana. Bila lagi kita ambil? Itu baik. Dah. Dia kata, buat apa nak ada dialog dengan mahasiswa? Buat kerjalah. Saya Isnin sampai hari Jumaat saya kerja di pejabat. Sabtu Ahad turun ke bawah. Apa salah saya dengar rintihan pelajar dan mahasiswa? Apa yang dibangkitkan oleh mahasiswa? Dr. Taufik itu ada di Langkawi. Dia bangkit, dia kata, PM, bila nak dapat belia? Ya. Saya tak tahu. Sebab saya yang tahu diluluskan. Bila dengar anak ini, saya terus ke pejabat keesokannya dan memberi arahan mesti disalurkan sebelum hari raya haji. Ada cadangan lain. Bagaimana soal internship program? Kerana katanya ada intern yang tak dibayar. Saya tidak tahu. Anak mahasiswa dari Kelantan atau anak
tingkatan 6 di Kelantan yang bangkitkan. Jadi suara anak tingkatan 6 itu menyentuh atau mengetuk pintu hati seorang Perdana Menteri, bawa ke jemaah menteri, dan esoknya bila ada perhimpunan bersama Securities Commission, bursa dan tokoh-tokoh korporat di Kuala Lumpur, saya beritahu, dengar keluhan anak muda ini dan bayar yang setimpal dengan kerja mereka. Ya. Ada yang kata dia tak tanya soal-soal besar yang lain. Tak benar. Di antara persoalan tanya juga soal pertemuan, soal kaum dan agama, soal perpaduan rakyat. Dan ini saya fikir ada beberapa orang tokoh pembangkang yang agak takut bila saya terjun ke bawah. Saya nak beritahu mereka, saya mungkin ada ramai pakar-pakar dan profesional dan perakademik yang boleh mengajar saya dan memberitahu dan menasihat saya. Tetapi kekuatan saya juga adalah kerana mendengar keluhan rakyat, termasuk anak-anak muda. Ya. Dan oleh yang demikian, hari ini di UUM, dan saya akan terus, kalau tak setiap minggu, sekurang-kurangnya sekali sebulan mesti mengunjungi universiti, politeknik dan lain-lain. Baik. Balik soal Fikri tadi, soal tata kelola. Ya. Mengapa yang takut sangat ini? Orang yang pegang jawatan, pernah jadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri besar, masa ada kuasa puluhan tahun atau beberapa tahun yang lalu, nasib nelayan, petani, pekebun kecil getah, nasib mahasiswa sama. Sekarang baru sebut hidup Melayu, martabat Islam. Kamu perintah, mana dia perubahan? Mengapa tidak gunakan kuasa itu menegakkan keadilan, membela nasib rakyat? Rakyat ini bukan keluarga kamu. Rakyat ini termasuk petani, nelayan, pekerja dan peneroka. Itu yang saya kesalkan. Puluhan tahun nasib rakyat begini rupa. Saya ambil alih, ya, dan saya nak beritahu saudara, insya-Allah saya akan gunakan segala tenaga dan kekuatan dengan pasukan yang ada untuk perbaiki tata kelola, hentikan rasuah. Siapa, saya tak peduli, menteri dari kerajaan, dari Pakatan Harapan, dari UMNO Barisan Nasional, ada terpalit dengan rasuah, saya terajang dia masuk lokap dan masuk penjara. Dan semalam saya sebut, oh, ada orang kes terpalit dulu. Ya, saya bukan tanggung jawab saya sekarang sebagai Perdana Menteri. Ya, kalau nak kata orang terpalit, Ketua PN pun ada kes mahkamah, ramai yang ada kes mahkamah. Yang saya sebut di sini, selagi saya diamanahkan dengan kuasa, saya akan jalankan tanggungjawab saya dengan sesungguhnya, supaya jangan ada satu balak hilang, jangan ada satu harta rakyat dicuri oleh mana-mana pemimpin. Biar dengar betul-betul. Saudara, anak-anak nak dengar, nak harap bekas-bekas pemimpin yang melalak tak tentu arah. Oh, mana ada kekayaan saya tak ada apa-apa duit pun. Awak hanya orang buta ke? Anak-anak kaya raya berbilion ringgit, ada pesawat, ada kapal, ada semua. Dan kamu kata kamu tidak salah guna kuasa masa pemerintah. So, saudara, anak-anak yang dikasihi sekalian, saya datang di antara lain menjelaskan dan merayu. Kerana melawan rasuah dan penyalahgunaan kuasa tidak mudah. Yang kita lawan ni orang besar-besar. Yang kita lawan ini yang kaya raya. Yang kita lawan ini orang cerdik dan berpengalaman. Dia tidak akan berdiam diri. Dan dia akan guna ke segala hela. Dia bicara soal menyelamatkan Melayu. Sudah, saya hidup dalam seluruh perjuangan saya dalam pergerakan Melayu, Universiti Melaya,
dan gerakan Islam. Saya tidak lari daripada pangkal itu. Bahawa nak Malaysia ini tak boleh lagi daripada kenyataan negeri yang asalnya Melayu, majoritinya Melayu. Perlembagaan menetapkan soal bahasa, hak keistimewaan, soal agama Islam, soal kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tetapi percaya, kalau mahu menjadi pemimpin di negara ini, kalau anak-anak nak selamatkan negara ini, jaga kepentingan Melayu. Tapi jaga hak keluarga kita yang lain. Warga negara Cina, India, Iban, Kadazan, kita jaga mereka dan rangkul mereka sebagai keluarga besar di Malaysia. Oleh kerana saya sebut inilah, maka saya diserang. Bukan Melayu, bukan Islam. Ada yang pula nak kata, oleh itu siapa tak sokong dia, melawan Allah. Tak sokong dia, jamin masuk neraka. Jadi saya jawab semalam, kita tak tahu. Dia yang cakap yang pakai serban tu belum tentu masuk syurga. Bukan kerja saya. Okey, final point Fikri. Ini tujuan kita ada dialog. Apa artinya kulliyah? Kulli maknanya menyeluruh. Perkataan college itu dari kulli, kulliyah. Maknanya pengetahuan yang menyeluruh. Kalaupun ada bidang perakaunan atau digital teknologi atau actuarial science, whatever, itu yang dikatakan specialization. Tapi di dalam beberapa dialog tempat lain, ada yang pemikir dari Spanyol yang tulis sekitar 30-40-an, Ortega y Gasset. Saya patut tulis, tapi tak apa. Nanti saya minta Naib Chancellor tolong berikan nota-nota buku-buku yang saya sebut itu untuk mahasiswa. Ortega y Gasset, dia tulis Rebellion de las Masas. Itu dalam bahasa Spanyol. Diterjemah dalam bahasa Inggris, Revolt of the Masses. Itu tentang pemikiran, pencerahan, kesedaran. Dalam Islam kita sebut proses tawa'iyah. To raise the consciousness, conscientization. Tawa'iyah, meningkat kefahaman, kecerdasan, dan tidak jadi bangang, wala'un, macai. Awang kata ya, ikut dia. Bagi baju selai, derah. Ni mahasiswa dan pelajar kena ingat, kita itu mesti cari kebenaran. Dengar, buat penilaian. Jangan hanya takut kerana kedudukan. Oh, ini Perdana Menteri bicara, kena dengar semua. Tak, kena nilai. Oh, ini Tok Guru pakai serban, kena percaya semua. Tidak, dengar dan nilai. Matlamat dia apa? Tujuan dia apa? Cari kebenaran atau nak pertahankan jawatan atau parti atau kelompok. Jadi kata Ortega y Gasset dalam bukunya tentang kecerdasan rakyat ini, semua harus ada bidang pengkhususan, ada kuliah masing-masing. Tapi kuliah itu contradiction in terms. Kuliah maknanya menyeluruh, tapi ada bidang. Maka maksudnya, kalaupun kuliah ekonomi, harus tahu bahasa dan sastra dan agama. Kalau kuliahnya itu digital technology, begitu juga. Kalau kuliahnya agama, syariah, harus tahu juga digital technology dan sejarah. Baru maksudnya kulli. Kalau tidak, kata Ortega y Gasset, dia akan muncul suatu kelompok generasi akibat sistem yang mengongkong pemikiran, sistem yang menafikan perbicaraan terbuka dan wacana segar, akan mengongkong kita jadi
barbarism of specialization. Maknanya dia menjadi tandus, lembab, jumud, melainkan dalam bidang khusus dia. Jangan tanya soal lain. Apa yang saya nak sarankan? Anak-anak, berfikir, berwacana, membacalah sebanyak mungkin, dan mengambil sikap yang lebih terbuka, berlapang dada. Jangan cepat menghukum orang. Dalam dakwah ini, dia mesti bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bijaksana. Bila Sayyidina Ali, maknanya kalau ada dakwah ini mesti dengan hikmah. Kalaupun ada mujadalah, ada perbincangan dan argument, biarlah dengan perkataan baik. Jangan fitnah hari-hari. Jangan persetankan orang. Ya. Jangan mencaci orang. Ya. Sama ada dia Muslim atau bukan Islam. Dia semua akhirnya manusia juga. Kita hubungan sesama Islam ini, kata Sayyidina Ali, akhukum fiddin, saudara kamu dalam agama. Itu saudara kamu. Okey, beda pendapat, okey, lain parti, lain kedudukan, tapi dia saudara kamu. Tapi bagaimana pula kamu Islam dengan berkaitan Islam? Sayyidina Ali ini orangnya bijak. Dia sebut akhukum fil insaniyah, saudara kamu. Ingat dia gunakan istilah saudara kamu fid din, saudara kamu sebagai manusia. Jadi sebab itu bila dalam Madani ini saya tekankan soal ihsan, soal kemanusiaan, soal rahmah, soal amanah, bincang soal kemampanan ekonomi. Kalau tidak ada ihsan, maka yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Ada kuasa cari cara gelojoh dengan nafsu serakah, membolok tengkolok sendiri. Kalau ada kuasa, guna kuasa, pertahankan kuasa dengan apa cara juga. Jadi ini anak-anak yang dikasihi sekalian, menuntut kita berfikir dengan baik. Sebab itu arahan kita, dan saudara Khalid Nordin sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, jelas pendidikan kita. Bagi ruang. Anak-anak nak buat apa? Nak suara, nak buat bantahan, nak buat bemo, nak protes, silakan. Nak buat speakers corner, silakan. Cuma patuhlah undang-undang. Itu saja. Ya. Jangan guna kuasa itu untuk maki orang. Semua orang yang tak setuju kafir. Kemudian guna istilah-istilah yang tak betul. Guna fakta. Saya nak bagi beberapa contoh. Umpamanya, sejak Anwar dari Perdana Menteri, Menteri Kewangan, dia telah zalim kepada negeri-negeri yang dikuasai oleh PAS atau Perikatan Nasional. Dan peruntukan dikurangkan. Itu penipuan. Fakta dia apa? Sejak Belanjawan Madani tahun lalu, kita tambah peruntukan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Tapi orang yang memfitnah itu sampai sekarang belum pergi minta maaf. Kalau Anwar Perdana Menteri, Islam akan dipinggirkan. Tidak ada peruntukan untuk Islam. Kenyataannya untuk JAKIM sahaja tambah menjadi 1,5 bilion ringgit. Kenyataannya untuk pendidikan kita tambah peruntukan termasuk pendidikan Islam. Jadi di mana? Ada yang diminta maaf tidak? Ada yang dibetulkan tidak? Jadi bagaimana kita guna Melayu dan Islam untuk menipu dan memfitnah? Ini tidak bukan harus diajar kepada saudara. Kalau ada usrah-usrah nakib dan ustaz cakap begitu, betulkan dengan fakta. Kalau benar, hantar kepada saya, insya Allah saya akan betulkan.
I'm not perfect. I have my flaws. But I want to govern this country. In the issues to be raised and I need to correct, I will do so. No problem whatsoever. Cuma jangan gitu dah. Ingat, saya tanda tangani perjanjian persempadan di antara Malaysia dan Indonesia. Apa mereka kata? Anwar khianat, gadai prinsip negara, gadai tanah air Malaysia. Saya tanya di parlimen. Oh, dia kata, dan ini menurut pakar-pakar. Saya tanya, pakar mana? Tak jawab. Saya gadai di mana? Oh, ada di Ambalat dan di Sabah dan beberapa wilayah Johor. Saya jawab, penantangani baru-baru ini tak termasuk wilayah Johor. Di luar 3 batu nautika daripada sempadan Johor. Dan saya dah runding dengan tuanku di wilayah Yang Mulia Sultan Johor. Yang kamu ni berunding dengan siapa? Ini dia. Ada yang dibetulkan dan minta maaf tidak? Oh, Ambalat kamu serahkan. Ambalat dan persempadan Sabah belum dimeterai. Kerana ada cadangan Indonesia, kita tak setuju, ada cadangan kita, dia tak setuju. Jadi saya kata kat Pak Jokowi, ini tangguh dulu Pak. Kita taken atau sign, yang sama-sama dipersetujui. Tapi di luar, di Kok Diang, di Cerok Putih, di mana-mana lain, wah Pak Anwar ni bukan macam dulu, dia dah khianat. Jangankan kerana dia gila nak kuasa, gadai langsung tanah air kita. Saudara, seorang Perdana Menteri bertanggungjawab sebelum tanda tangan ni, saya kena rujuk PDRM, saya kena rujuk Angkatan Tentera, saya kena rujuk Jabatan Peta, Jabatan Ukur dan Pemetaan, saya kena rujuk Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan-kerajaan negeri berterlibat. Semua bersetuju, barulah saya sign. Tapi dicerca di luar begitu rupa. Bila saya jawab di universiti, tak boleh. Saya tidak boleh jawab. Ya, ini salah orang. Semalam saya umum pasal Felda. Bantuan melupuskan hutang Felda. Ada anak perwakilan Felda? Okey. 8.3 bilion. Hari ini mantan Perdana Menteri dan Sri Mahidin buat kenyataan, Perdana Menteri berbohong kerana perkara ini sudah selesai sejak tahun 2021. Ya. Inilah masalah. Bila ada kuasa, kerja nak cari kontrak untuk anak pinak. Sekarang kamu kata dah selesai ni. Saya baru sign akhir Jun. Sign ini. Menteri Kewangan sign kelulusan ini. Jadi kamu kata dah selesai 2021 bagaimana? Selesai di mana? Itu bagi contoh. Memang ada persetujuan dulu, tapi tak selesai. Belanjawan 2021 bawah Perikatan Nasional, 2022 bawah Perikatan Nasional. Tidak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. I stand by this record. Ya. Hanya dalam belanjawan madani bulan November untuk 2023, saya mula serahkan 990 juta peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang jumlahnya, hutang peneroka jumlahnya 8.3 bilion ringgit. Kemudian saya tambah untuk anak-anak yang Felda. Felda ni gelap gulita. Dalam dia kata gelap gulita. Sebenarnya gelap gelita. Kalau pergi kawasan Felda gelap, semua kan tahu kan? Jalan. Ni tak pernah pergi kawasan Felda. Baik. Jadi saya bagi arahan pasang lampu jalan seluruh kawasan Felda tanah air. Ini baru saya luluskan semalam. Orang Felda, satu pusat dialisis tidak ada. Hemodialisis. Jadi saya luluskan semalam
12 pusat di setiap kawasan rancangan Felda. Kawasan Felda tak ada connectivity. Macam UUM tadi nak bercakap kata tidak ada. Tapi hari ini pasal sesak, jadi lain tak baik. Tapi otherwise ada kan? Oh, connectivity okey. Betul-betul ni, jangan main. Okey, ada tapi kurang. Saya dah beritahu kepada Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil, beri keutamaan semua kampus supaya connectivity lebih baik. Ni jangan pula orang lama kata, oh kami dah buat dulu dah. Baik, saya kata baik. Dari pusat dialisis. Kemudian untuk orang-orang yang 65 tahun ke atas, kawasan Felda yang kadang sakit, saya beri peruntukan kesihatan RM300 untuk dia pergi ke klinik mana-mana suruh check up immediately untuk kalau ubat sakit-sakit ringan. Ini semua kita luluskan ya, semalam kerana saya bertanggungjawab atas Felda. Jadi saya bagi contoh-contoh ini. Ada beberapa yang lain yang telah kita umumkan yang mungkin saya akan berikan kepada Naib Chancellor itu sudah lihat ya. Saya tidak mau ambil masa untuk terangkan apa-apa, cuma apa dia yang saya nak sampaikan penting sekali bagi anak-anak. You cannot depend on the former corrupt leaders to help resolve the problem of this nation. I've been in politics a long time. Now I'm back as Prime Minister. I am convinced that the only way forward for this country is for the young to take a stand. We together must work hard and save this country. Ya. Jadi saya meletakkan harapan kepada anak-anak muda. Hentikan daripada penipuan. Guna agama, tunggang agama suka hati. Guna Melayu. Ya. Yang tokoh-tokoh ini pernah jadi Perdana Menteri 20 tahun lebih. Sekarang Melayu, kita kena jaga Melayu. Habis dah Melayu ni. Yang kamu buat apa? Sebab tu saya kata, anak-anak harus berfikir sepenyelesaiannya ialah jawapan anak-anak sendiri. Anak-anak pilih tak selamatkan dan letakkan aras politik yang baru. Jangan guna kayu ukur politik yang lama, caci maki, hamun, hukum orang dan perbodohkan rakyat dengan segala fakta yang salah. Ada ruang semak, boleh tanya. Mudah-mudahan dengan semangat baru ini kita lihat a new Malaysia, a progressive Malaysia, a Malaysia that can ensure success and progress for all Malaysians. Yeah. Daripada dulu hingga sekarang Datuk Seri konsisten menentang rasuah. Sila Datuk Seri. Ni madu, UUM minta saya promote Datuk Seri. UUM ni madu ni daripada Taman Bunga UUM. Tu bukan untuk Taman Bunga UUM. Bukan juga untuk makcik kantin UUM. Abang rela di hadapan. Terima kasih. Abang rela bagi saya parking tadi. Baik Datuk Seri. Seterusnya saya ada satu soalan yang bernilai RM5,000. Ada 4 pilihan jawapan. Datuk Seri gurau Datuk Seri. Terkejut saya Datuk Seri tengok macam tu. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada sentuh tentang agama. Kalau kita imbau balik, kalau untuk mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, pernah menjadi pengasas dan tenaga pengajar untuk Yayasan Anda Academy. Dan bila menjawab jawatan sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1980, beliau telah menghapuskan satu subjek dalam buku teks tata rakyat yang bertajuk Mandi Safar yang menyelamatkan akidah pelajar pada ketika itu. Datuk Seri, macam mana
kalau benda itu dah menjadi kebiasaan, Datuk Seri mengambil satu inisiatif yang bagi saya luar biasa untuk merubah satu benda itu. Bagi saya, kita bukan setakat perlu mencari ilmu, tapi harus celik ilmu. Datuk Seri? Ya, saya bukanlah contoh yang baik. Saya ada kelemahan. Ada orang yang lebih baik. Tapi apa dia kekuatan kita? Pertama, kita menimba ilmu. Kedua, dengan keyakinan. Dan ketiga, kita harus bergantung kepada para ulama, sarjana, baca pandangan, dengar mereka. Tetapi jangan pakai satu sebagai suatu kenyataan yang muktamad sebelum kita kaji. Ya. Dalam hidup ini, sebab tu moto hidup saya dan juga kebetulan parti, in uridu illal islah mastata'. Kita yakin bahawa tidak ada pekerjaan lebih baik daripada membuat perubahan, reform atau reformasi sedaya upaya kita. Ini doa Nabi Allah Syuaib dalam Al-Quran. Ya, maknanya keupayaan kita, kesungguhan kita bawa perubahan. Kita tengok umpamanya mandi safar, itu dikaitkan dengan agama. Dia budaya tapi ada syiriknya. Nak tebus dosa, mandi di pantai, di Kedah. Ya. Masa itu meluas. Dan kalau yang lama-lama ingat, kemudian di pantai Port Dickson, seduh. Tapi ini kan salah. Dia nak pergi mandi, dia mandilah. Tapi jangan kait dengan membersihkan dosa. Jadi bila saya tahu ini, tapi ini sudah teks. Dan bila kita nak hapuskan, ada yang menentang. Katanya ini soal budaya Melayu. Saya kata boleh budaya Melayu, tapi kalau dia Melayu itu yang menyesatkan, yang syirik, tak boleh. Dan salah kerana dia masuk ke dalam buku teks. Orang nak mandi, waktu bulan mana pun dia mandi, bukan urusan saya. Tapi kalau dia kaitkan ini sebagai suatu ibadah, itulah sebab saya hapuskan. Saya tanya guru-guru, apa saya rojok ya di sini, mana-mana ulama, dan memang hidup saya begitu. Saya berdamping dengan mereka. Fikri tahu saya rapat dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Malah hari Isnin, kedua-dua anak lelaki dia akan datang untuk menyerahkan beberapa karya penting Qaradawi, kerana Qaradawi dah wafat tahun yang lalu. Anak-anak ni tahu hubungan pribadi saya dengan ayahnya, maka akan bawa buku-buku penting Syekh Yusuf Qaradawi dan untuk serahkan kepada saya. Itu hari Senin malam insya-Allah. Dan kita akan luncurkan satu buku baru tentang Syekh Qaradawi. Itu sebagai contoh, bukan dia saja. Ada Syekh Taha Jabir Al-Alwani, baru ni Ali Jummah, mantan mufti Mesir datang. Dan ramailah. Dan saya tidak ambil satu sikap yang keras, tolak orang itu sikit beda pendapat terus hukum, tak ada. Masing-masing ada kekuatan. Kita pilih berdasarkan prinsip yang kita pegang. Jadi Fikri, bukan itu satu contoh saja. Orang terbangkit, Anwar paksa anak-anak pakai tudung. Tak betul. Apa yang saya lakukan begitu pada masa itu sebagai Menteri Pendidikan, saya kata masa itu ramai pakai skirt. Itu pun malam kempen ni, orang parti belah sana kata, kalau Anwar jadi kerajaan, anak-anak akan kembali pakai skirt. Ada yang bangang yang ikut, yang percaya. Tapi tak, jadi masa itu skirt, saya tak haramkan, saya tak larang. Cuma saya kata, bagi pilihan kepada yang nak pakai baju kurung. Okey, itu peringkat awal. Jadi jangan kita paksa wajib pakai skirt semua. Dia kata tak, sementara pakai skirt. Masih tahun 80-an orang perubahan itu mesti cara bijaksana, ya, jangan keras. Dia mesti proses of Islamization ini kena dengan bijaksana, dengan memahami maksud dan nilainya. Jadi dia boleh pilih pakai skirt atau pakai baju Melayu. Jadi saya kata pulang-pulang hari Jumaat pakai baju Melayu lah, molek sikit. Begitu. Kemudian lama-kelamaan kita bagi kefahaman dia pilih. Tapi saya tidak mewajibkan atau menghina. Itu beda. Setengah-setengah orang baru belajar sikit, terus hina orang, terus hukum. Dan menakut-nakutkan. Saya tidak fikir begitu kerana saya masih berpegang cara pendekatan dakwah yang baik dan tidak cuba melecehkan orang lain, termasuk tak apatah lagi dalam negara kita. Dalam kelas itu ada orang yang mau ikut, ada yang tidak mau, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jangan biar sampai di kelas itu merasa ada kategori.
ada kategori kelas A atau kelas B. Bagi anak-anak ini, ya, sedar, faham dan bawa perubahan dengan sendiri. Itu yang kita lakukan, Fikri. Terima kasih Datuk Seri. Antara sumbangan Datuk Seri dalam sistem pendidikan Malaysia 1980-an, inisiatif yang besar untuk sistem pendidikan Malaysia. Cuma Fikri, saya tak mau ada kekeliruan sikit, ya, sebab perubahan dalam sistem pendidikan, macam saya pesan kepada Fadlina, Menteri Pendidikan baru. Saya kata ini bukan, itu satu sudut. Tapi yang penting itu memahami nilai, disiplin, ya, pemahaman tentang teknologi baru, sains, matematik, ya, macam disebut. Itu juga penting. Kadang-kadang orang yang tanggap ni, oh, ini tak, ini masalah kita. Ya. Dan baru-baru ini kita dapat laporan minat anak-anak dalam bidang sains dan matematik mungkin dah mula menurun. Jadi saya beritahu Fadlina, mesti ada kejutan. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi pun ada, terutamanya untuk Kementerian Pendidikan. Suatu usaha bertambah, termasuk di kalangan saudara, anak-anak, untuk pesan dan gesa adik-adik. Ya. Kerana sementara liberal arts itu penting, ekonomi itu penting, sejarah itu penting, bahasa itu bidang saya, matematik dan sains dan digital teknologi itu juga sangat penting. Jadi cubalah pujuk adik-adik kita supaya lebih menumpukan perhatian. Ini mempunyai cabaran-cabaran baru dalam bidang pendidikan. Sebab itu kalau saya pernah memimpin sebagai Presiden General Conference of UNESCO, ya, 2 tahun sebagai lembaga, 2 tahun sebagai Presiden di Paris. Dan moto kita pada ketika itu di Paris, UNESCO adalah access, democratization of access to quality education. Maknanya harus diperluaskan peluang pendidikan. Jangan orang di Kapit atau di Ulu Kelantan dapat kemudahan yang lebih rendah. It has to be fair and fully democratized. Tetapi bukan saja education, quality education. Kalau tidak, kesenjangan akan terus berlaku. Ya. Sebab itu dalam pendekatan kita tentang DNB, digital technology sekarang ni, or 5G, kita kata tak boleh pendekatan lalu. Sebelum akhir tahun ini, jaringan itu mesti menembus 80% penduduk, dan dalam tempoh 1 tahun kawasan pedalaman semua mesti dapat. Jadi pendekatan kita berbeza. Ini yang saya katakan anjakan pemerintahan perpaduan sekarang dengan dulu. Dulu dia kata, oh new teknologi, ni teknologi. Jadi new teknologi, apa makna dia bagi orang kampung, orang luar bandar? Dah lah perbezaan kaya miskin begini. Dengan teknologi digital dan pendedahan baru teknologi maklumat ini, lebih lagi. Ini beberapa pendekatan yang termasuk juga dalam ruang lingkup pendidikan negara. Ya, itu penting sebenarnya. Dan salah satu perkara yang penting juga adalah sejarah. Bila kita tahu akan sejarah, kita tahu akan jati diri kita, Datuk Seri, ya. Dan Datuk Seri, Perdana Menteri yang ke-10. Bila cakap nombor 10 ni, saya teringatlah Pele nombor 10. Dan bila cakap tentang nombor 10 juga, pemerintahan yang ke-10 Kerajaan Osmania bernama Sulaiman Al-Kanuni. Beliau waktu ketika itu berada di zaman keemasan. Berlainan pula dengan Datuk Seri pada ketika ini, penuh cabaran. Perang dunia, ekonomi dunia merosot. Dan sekarang ini bila kita bercakap tentang masyarakat kita, ada keadaan yang agak, isu perkauman tu kuat. Dan Datuk Seri, sebelum itu saya ucapkan tahniah, buat pertama kalinya dalam Malaysia terbentuk kerajaan perpaduan. Dan Datuk Seri seringkali menekankan perpaduan di kalangan masyarakat. Persoalannya, mungkin Datuk Seri ada satu idea macam mana perpaduan itu nak dapat dipupuk daripada teras, kalau daripada sekolah lagi kita dah dipisahkan. Memang ada masalah. Kita ada suku kaum yang berbeza. Dia tidak mudah. Tapi sebab tu saya kata pertama sekali kena pupuk nilai kefahaman. Apa dia agama kalau tidak ada rahmah dan kasih sayang, ya, kepada keluarga, kepada sahabat handai, kepada sama umat Islam dan sama manusia. Apa di antara hadis yang pertama yang diperluaskan dan hebahkan oleh para sahabat?
Itu tentang kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjukkan kasih sayang kamu yang di bumi, ya, keluarga kita, umat Islam, umat manusia yang di bumi. Kemudian haiwan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian bukit bukau dan bumi. Tunjuk kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Yarhamkum man fis sama. Nescaya yang di langit akan curahkan rahmat ke atas kamu. Bagi saya ini penting nilai. Ya, betul salah penting. Ya. Menolak arak atau perjudian penting. Tapi nilai juga penting. Kalau tidak pengajaran dan agama itu hanya penuh dengan kebencian, penuh dengan hukum, penuh dengan remeh orang ini, tak ada tunjuk rasa kasih sayang. Mengapa kita nak dakwah? Karena kita kasih sama manusia. Bagaimana kita boleh tarik dia? Kena cakap dengan baik. Ya. Tapi kalau kita terkenal dengan pelbagai penipuan dan fitnah, orang nilai macam mana bicara soal Islam? Macam di Kedah baru-baru ni kita dengar, perbicaraan tak sokong musuh Allah. Kemudian Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Sayyidina Uthman Affan sampai ke Kedah. Kalau kita tak setuju, itulah kamu tak ada semangat Kedah. Tengok Sayyidina Uthman sampai ke Kedah. Kan ini kena kenyataan begini mesti diperbetulkan. Tetapi oleh kerana faham parti mengatasi kebenaran, tak sanggup tutup guru lain membetulkan. Padahal kita diajar hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan mulia dan lebih tinggi daripada semua yang lain. Tapi pada dalam amalan tidak begitu. Sebab itu bagi saya nilai itu penting. Apa dia madani? Nak bincang sustainability, kemampanan. Apa dia? Ya, pertumbuhan yang baik, bawa pelaburan asing, pekerjaan, tetapi juga climate, persekitaran. Jangan ada balak, curi balak, gondol habis, kesannya banjir. Jangan ada rare earth, biar orang curi, untung berbilion-bilion. No sustainability. Tetapi sustainability juga, pahaman dalam madani itu kemanusiaan. Kamu kaya, syarikat kamu untung 1 bilion ringgit setahun, gaji pekerja RM1,000. Ini bukan ihsan, bukan sustainability. Sustainability itu ada juga konotasi keadilan dan kemanusiaan. Ini sebab itu saya selalu ungkap pandangan pemikir Indonesia, pejuang dan pemimpin Islam Muhammad Natsir, yang kata jangan apa? Ini dalam bicara soal pembangunan, jangan apa Pak? Jangan sambil membangun kita robohkan. Yang kita bangun itu gedung, yang kita bangunkan industri, yang kita bangunkan itu proyek-proyek mega, yang kita robohkan itu manusia di dalamnya. Paham tak? Maknanya kita bangunkan gedung, untungnya bilion-bilion ringgit, pekerjanya gaji RM1,000. Kita bangunkan gedung, kemanusiaan di dalamnya tidak dipedulikan. Dadah meluas atau di kalangan anak-anak ataupun kerusakan sosial tidak dipedulikan. Ini yang disebut sambil membangun kita robohkan. Yang dibangunkan gedung, yang kita robohkan nilai manusia. Jadi kalau bicara dalam ini, bagi saya nilai ini penting. Kalau nilai ini penting, maka tidak ada paham perkauman yang sempit. Saya beri peruntukan 1,4 bilion ringgit tambahan untuk perbaiki semua sekolah daif, tandas. Pergilah sekolah. Ni anak-anak yang di sekolah dulu, ada tak tandas yang rosak? Hampir ke semua sekolah ada. Saya semasa saya jadi ahli Parliament Production, saya minta senarai semua sekolah. Hampir semua, naik 95% sekolah ada tanah rosak di sekolah. Apa yang kita buat? Cakap soal Islam berdegar-degar. Islam itu kebersihan.
sekolah anak-anak kita. Bila saya sebut anak-anak kita ni, anak-anak mana? Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Iban, anak Kazakhstan, anak kita lah. Ya, takkan saya dah sebut tandas bagi sekolah Islam baiki, tandas untuk sekolah Tamil jelek, no money, kasih jelek. Ini tak betul. Jadi ini yang ditanam, saya kata, nilai agama dan kemanusiaan. Jadi saya arahkan Kementerian Pendidikan, dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan telah melaksanakan dengan baik. Banyak sekolah-sekolah telah mendapat manfaat itu. Saya kata saya nak selesaikan tahun ini 2023. Saya ini keras juga, saya degil banyak, sebab saya pernah susah, saya masuk keluar penjara banyak kali. Jadi keras sikit orangnya, keras untuk kebaikan. Kalau nak tunggu mengikut cadangan kita, projek baiki tandas sekolah menengah kebangsaan Changlun akan siap pada tahun 2025. Kalau kau mau sebut macam tu, aku tukar pengetua tu. Maknanya wang disalurkan, tahun ini diperbaiki. Semua sekolah, sekolah taif, mana sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina, itu maknanya kemanusiaan. Nilai ini kita tanam dulu. Kemudian kementerian, pengetua sekolah, dan di sini universiti, Naib Chancellor dan rakan-rakan pensyarah dan profesor bantu supaya interaksi di kalangan pelajar-pelajar pelbagai kaum itu lebih akrab. Dia memahami masing-masing saling budaya, ya. Dia memahami. Bila saya sebut memahami, itu bukan istilah saya, istilah Quran. Perbezaan kabilah, bahasa, budaya, dan jantina lelaki perempuan. Dulu saya sebut sekali, saya kata perbezaan jantina, dia tengok Anwar tak sebut lelaki perempuan, maknanya dia boleh transgender. Allah, itu jahat ya mereka ni. Maknanya lelaki perempuan beda kan, kaum, kabilah, warna kulit. Itu Quran sebut lita'arafu, supaya kamu arif, kenal, to know one another, to know and to appreciate the differences, that these are all creations of God. Allah create you in different colors. I don't choose my color. I think it's a good color, but still I did not choose. But jadi tunjuk respect. Ingat Bilal. Siapa Sayyidina Bilal? Hamba abdi, dimerdekakan dan jadi muazzin. Dia hitam, bibir tebal, hitam legam, dia Habasyah. Bila sahabat panggil dia, Yabna Sauda, hai anak orang kulit hitam. Kita selalu begitu. Saya kadang dulu, anak saudara saya tu gelap sikit, saya panggil Pak Hitam, Pak Hitam. Saya bergurau je. Tapi bila saya belajar, saya baca hadis ni, saya tak berani lagi dah gurau pasal hitam. Sebab bila sahabat Rasulullah panggil Bilal, Yabna Sauda, hai anak perempuan kulit hitam, Nabi tegur 3 kali, melarang hina orang ataupun bergurau kerana warna kulitnya. Dan apa kata Nabi? Dia itu ahli keluargaku, ahli keluarga Rasulullah SAW. Itu latihan. Jadi hal-hal ini mesti ajarlah. Ini ajar kita ini ke Islam kafir, mesti lawan, mesti udahlah. Ya. Jadi kalau ini dia ajar, ini pengalaman saya sendiri. Saya panggil seorang anak saudara saya, dia memang gelap sikit. Saya panggil dia Pak Hitam. Dia lama Pak Hitam. Tapi bila saya dah masuk Universiti Melaya, dapat hadis ini, kemudian kupasan, kemudian baca, wih, saya kata tak boleh. Tapi saya nak rationalize. No, I was just joking. Come on, me joking. Dia pun tak marah. Sekarang kawan-kawan kita, kau ni kita kalau gelap sikit, mama, ini kan biasa kan? Cina. Tetapi pengalamannya apa? Rupanya tak boleh. Dalam Islam itu kerana kategori keramah insaniah begitu tinggi, tak boleh bergurau begitu. Jadi kalau anak-anak bergurau begitu, please stop. Bila Rasulullah larang orang panggil, memang dia hitam. Kalau boleh Rasulullah, ya memang dia hitam. Apa salahnya panggil hitam? Ada orang kata, kemudian sambung pula, gemuk, memang dia gemuk. Uduh, memang dia uduh. Udah. Jadi
Saya belajar dah umur situ. Masa itu umur saya dah 18 tahun. Maknanya dah 10 tahun dah saya panggil anak. Tapi saya kata salah. Dia saya jumpa dia, I'm sorry. Uncle tak maksudkan. No, okay uncle. You can call me Pak Hitam, I'm alright. Still, it is not encouraged because there is a connotation of degradation or basically not accepting the fact that these are all creation of Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Datuk Seri. Datuk Seri cakap jangan menghina kulit kan tadi kan. Kepada Syahrul, dulu yang menyakap saya ni orang hutan, awak dengar ni ya? Tak boleh dah, tak boleh. Kena Tak stop. boleh awak dengar tu. Masih Datuk Seri ya. Sekarang saya tambah yakin dengan bulu saya. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Semoga keharmonian di negara kita dapat dikekalkan insya-Allah. Dan kesempatan ini yang terakhir saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri mewakili petani-petani di Kedah, sumbangan kepada penoreh getah dan kepada pesawah. Terima kasih Datuk Seri. Baik, sekarang kita nak buka soalan. Sesi soal jawab daripada siswa dan siswi kita. Ingat, bagi tahu nama, daripada mana dan straight kepada soalan. Tapi janganlah tipikal nama diberi Sulaiman akhlakan. Soalan lain nak tanya. Silakan. Kita nak tengok. Baik, salam menadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya terutamanya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Perdana Menteri kerana sanggup turun ke UUM untuk berbicara dengan mahasiswa-mahasiswi UUM. Ini merupakan kali pertama Perdana Menteri turun ke UUM. Sebelum ni Tun Dr. Mahathir semasa beliau menjadi Perdana Menteri keempat. Jadi kita sangat bersyukurlah dengan kehadiran YB Perdana Menteri. Terima kasih. Berbalik kepada soalan, saya ingin menyentuh sikit tentang sistem pendidikan di negara kita. Kita sedia maklum bahawa sistem kota diwujudkan di negara ini. Jadi saya merupakan mangsa sistem ini di mana saya telah memperoleh keputusan SPM yang boleh dikatakan lebih cemerlang sedikit daripada golongan majoriti, tetapi saya tidak diterima masuk ke program matrikulasi. Itu merupakan dalam peringkat pra-universiti. Apabila kita melihat di peringkat ijazah sarjana muda pula, saya ada satu kawan saya yang berasal dari keluarga B40 juga. Beliau juga merupakan salah seorang berbangsa Cina. Beliau mendapat keputusan 4 flat dalam peperiksaan SCPM. Beliau telah memohon di Universiti Malaya dan beliau telah memohon di Nanyang Technological University di Singapura. Tetapi malangnya Universiti Malaya telah menolak tawaran beliau dan Nanyang Technological University of Singapore telah menerima permohonan beliau. Jadi saya ingin tanya, kenapa segregasi dalam sistem pendidikan di negara ini masih dikatakan masih wujud? Bukankah kita semua merupakan anak bangsa diri Malaysia? Jadi saya sanjungi Datuk Seri kerana sentiasa menegakkan keadilan. Kerana ini juga merupakan salah satu punca berlakunya brain drain dalam negara ini. Baik. Jadi bilakah kita akan dapat melihat sistem pendidikan yang akan hanya berasaskan meritokrasi? Baik, Terima kasih Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Ini soalan yang sangat kritikal, penting yang kita harus bahaskan dengan tenang. Tapi saya sebagai generasi lalu, saya rasa terkesan dan senang dengan reaksi saudara. Kalau zaman saya dulu, kalau ada seorang tanya begitu, itu anak-anak mahasiswa Melayu itu akan bantah keras. Ya, tegang akan jadi majlis. Tapi di UUM ini dengan rekan-rekan yang lain, saya ucap tahniah, memang hebat toleransi. Ini hasil pendidikan yang lebih toleran. Baik, soalannya tentang kota. Saya sebut tadi beberapa prinsip dalam perlembagaan negara tentang menjamin peluang supaya anak-anak Melayu dan Bumi Putera itu diberikan tempat yang mampu bersaing. Ya. Ini kita kekalkan. Ya, saya sebut. Sebabnya apa? Kalau kadang-kadang kalau tidak ada begini, kita akan lihat kesenjangan yang berlaku
seperti kita saksikan Universiti Melaya tahun 70-an, 60-an. Engineering faculty, anak Melayu zero. Kalau masuk, koyak. Medical faculty 12%. Jadi ada usaha oleh Allahyarhamku Aziz dan kementerian pada masa itu, dan kami pun mendukung. Ada asasi, ada program khas untuk bantu anak-anak Melayu supaya boleh bersaing. Jadi program begitu harus kita kekalkan. Supaya jangan jadi besok keadaan di mana tempang. Jadi dalam fakulti perubatan dan teknik, maka jumlah anak-anak Melayu itu akan sangat kurang. Keadaan tentunya berubah. Keputusan akademik anak-anak Melayu yang cemerlang pun ada. Baik di sini atau di luar negara. Maka mungkin tidak sekuat itu program kita. Tapi apakah kelemahannya? Itu yang anda sebut tadi. Yaitu janganlah bila dalam melakukan itu kita matikan meritokrasi. Kalau anak Cina atau anak orang Siam atau mana-mana lah ya, India, yang punya kelayakan yang sangat cemerlang, maka kita mesti cari kaedah untuk memberikan mereka kesempatan supaya jangan nampak tersisih bila dia. You must reward meritocracy. So there must be a fair balance. Kita kena berjaga, kerana di Amerika pun ada lagi affirmative action dia panggil. Tetapi affirmative action itu dia tidak berdasarkan kaum lah. Sebab itu bagi saya nak perlukan sikit, kita bantu Melayu Bumi Putera. Tapi kalau bagi kalangan anak-anak, terutama masyarakat India itu ada jurang. Ini saya kena sebut. So anda kena faham ni ya. Majoriti paling miskin siapa? Melayu. Tapi majoriti di kalangan yang miskin, yang termiskin dari kategori miskin itu India. Tanggungjawab kita adalah untuk mengangkat ini. Jadi bila kita buat ini, jangan pakai ini, saya ini liberal, saya ini tak tolong Melayu. Ini paham yang dimainkan di luar sana, terutama dekat PRN ini. Ini anuan sekarang tak betul. Kalau tengok semua program ini, dia memberi manfaat kepada anak Melayu. Malah program kota ini saya setuju kekalkan. Tetapi kita kena cari jalur lain untuk memberi ruang kepada anak-anak bukan Melayu, bukan Bumi Putera, yang pintar, yang keputusannya baik, supaya jangan nampak tersisih. Maknanya peluang itu bertambah. Jadi paham itu ya? Boleh terima ke begitu? Sebab kalau kita ambil keputusan sekarang, ketepikan sama sekali dasar yang kota Bumi Putera, itu akan jadi peperangan luar besar ya. Dalam politik itu akan digunakan. Ini sejak jadi Perdana Menteri, dia telah menghilangkan kota Melayu, maka selerak-tarak kita jadi saya cadangkan ya, dan saya dah sampaikan kepada Fadlina, Menteri Pendidikan, supaya kekalkan kota tetapi buka ruang kepada yang bukan Melayu, yang punya keputusan yang baik, supaya jangan kita patahkan semangat dia. Anak muda pintar, kita bantu dia supaya dia dapat bersama dalam fakulti pilihan dia. Boleh begitu ya? Betul? Nampak malap aja ni, saya pun dah susah hati ni. Tetapi kena faham is a very sensitive subject. Ada kadang-kadang tuntutan macam setengah-setengah di masyarakat India, dia ekstrim pula. Padahal Malaysia ini sekarang umpamanya terhadap minoriti kita harus perbaiki, tetapi di antara rekod yang baik. Kalau negara-negara lain, saya selaku Perdana Menteri tak bersebut negara lain kalau kritik itu jadi sensitif. Ada negara lain di mana minoriti umat Islam itu langsung tak dapat tempat. Tapi jangan kita jadikan itu sebagai contoh. Kalau kita bagi contoh, kita pun lembab macam dia, lemah macam dia, zalim macam dia. Kita mesti jadi contoh yang baik ya. Mana contoh yang baik itu adalah dengan buat sedikit sebanyak penyesuaian yang perlu. Dan yang saya cadangkan ini ada beberapa penyesuaian supaya pertahankan kepentingan Melayu dan Bumi Putera seperti mana termaktub dalam perlembagaan. Dalam masa yang sama, beri ruang kepada keluarga kita, anak-anak
China dan India yang punya kelayakan sama tempatnya. Satu perkara yang saya tertinggal tadi. Sebab di antara kritiknya ialah negara ini sudah gagal ekonomi dia sejak kerajaan perpaduan Tuan Anwar jadi Perdana Menteri. Saya bagi fakta. Suku tahun pertama 2023, pertumbuhan Malaysia 5.6%. Lebih tinggi dari China, Singapura dan Indonesia. Fakta number 1. Fakta number 2, kadar pengangguran turun. Masalahnya sedikit, pengangguran di kalangan belia termasuk di kalangan graduan. Tetapi pengangguran lebih baik daripada semasa Kerajaan Perikatan Nasional dulu. Nah, itu dia angka-angka itu. Fakta yang ketiga, apa tadi? Saya sebut pertumbuhan, pelaburan. Pelaburan suku tahun pertama yang masuk. Suku tahun pertama 71 bilion ringgit. Ini bukan soal nama-nama sains-sains, tidak. Saya pergi negara China yang bagi undertaking untuk bersama labor 170 bilion ringgit, di antara terbesar dalam sejarah untuk Malaysia ini. Sebagainya dah datang. Geely Proton akan bawa automobil city di Tanjung Malim yang boleh bagi pekerjaan ribuan anak-anak muda kita. Rongshan, biggest petrochemical industry in the world, masuk Johor. Minggu lalu dalam persidangan Aramco Energy Asia, pengurusi Aramco, syarikat minyak Arab Saudi, di antara syarikat minyak terbesar di dunia, dia bagi tahu saya, dia kata, Prime Minister, kita buat keputusan untuk menambah pelaburan kita di Pengerang untuk oil industry, dan akan jadi Malaysia sebagai hub bagi rantau ini. Minggu depan Elon Musk, kenal Elon Musk? Kedai. Ya, dia telah minta mau adakan hubungan perbincangan panjang dengan saya, minta beberapa isu dibahaskan, kerana dia mau sampaikan kepada saya pilihan dia untuk melabur di Malaysia. Baik, masalahnya satu, masalah yang dihebohkan itu masalah kejatuhan ringgit. Baik, ringgit ini ada kaitan dengan kadar faedah. Saya sebut faedah di Malaysia ini di antara yang paling rendah, rendah dari Singapura, rendah dari Indonesia. Kalau ada saya ada 1 million US dollars, saya nak simpan fixed deposit, saya nak simpan di mana? Malaysia 3%, Indonesia 5 or 5.8, Singapura lebih tinggi. Itu problem kita. Patut kita naik atau tidak? Itu urusan bank negara. Tapi kalau naik kesan dia nanti peminjam-peminjam, pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan, SME pun problem. Jadi oleh demikian kita serah dan kita fikir. Tapi ini satu-satunya negara di mana pertumbuhan ekonomi naik, perdagangan naik, pelaburan naik, inflasi turun, sekarang 28%. Inflasi kita turun tiap bulan, terkawal harga barang. Walaupun dalam beberapa indeks masih tinggi. Ya. Baik. Tapi ringgit, ya dia menguat sedikit 1-2 minggu yang lalu, tapi masih rendah. Tapi yang orang-orang belah sana bising betul tu, masa dia ringgit kuat ke? Masa dia ringgit lagi teruk daripada sekarang? Tetapi dia tak sebut, kerana dia bincang kepada orang yang tak tahu. Dan anak-anak mahasiswa patut turun dan bagi tahu dia, ini faktor ekonomi negara ini berapa? Pertumbuhan, pengangguran, inflasi, pelaburan, ringgit. Ada 5. Kalau kita cemerlang 4, 1 kita baiki pelan-pelan. Yang masa kamu dulu, kamu rosak 4, termasuk ringgit. Jadi saudara, itu jawapan saya. Tolonglah turun ke kampung, turun terang jugalah. Kesian juga kat saya ni. We are working very hard to save the country. Tapi kalau saya tanya, apakah satu perkara yang Anwar fikir paling baik? Alhamdulillah,
Saya kata masuk 8 bulan tidak ada pimpinan yang boleh curi kontrak, ambil komisen, karena kalau ada saya singkir terus-menerus. Saya tanya, apakah boleh jawapan yang sama diberikan oleh mantan-mantan dulu? Tak boleh. Mustahil, kerana rekod kita ada. Lepas ni tengoklah naik turun orang ke mahkamah kes rasuah. Okey? Jelas ha? Panjang. Okey. Oh, okey. Oh. Apa yang Datuk Seri janjikan tadi, mempertahankan hak Bumi Putra dan dalam masa yang sama memperjuangkan keadilan untuk semua kaum di Malaysia. InsyaAllah semoga benda itu kekal sampai bila-bila. Baik, soalan seterusnya. Sini, mana? Ni chairman. Di sebelah kanan. Oh ya, maafkan saya. Yang jauh kita nampak, yang dekat kita buat tak tahu. Itulah Sheila yang dulu. Dia tengok tahu, saya tak maaf. Tak dengar Izzuan. Ni ambil ni tak apa. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Izzuan Faiz bin Abdul Rahman yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih dan selamat datang Datuk Seri ke Bumi Sintok Universiti Utara Malaysia. Baik, di sini saya ada 2 persoalan Datuk Seri. Yang pertama mengenai agenda pemeriksaan mahasiswa. Kita sering berbicara Datuk Seri mengenai agenda pemeriksaan mahasiswa dan juga AUKU. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Khalid, iaitu Menteri KPT, di atas ruang yang telah diberikan kepada kami sebagai pemimpin mahasiswa. Jadi bagaimanakah ruang ini Datuk Seri boleh memberikan manfaat kepada kami untuk menjadi pemimpin bercirikan global? Dan apakah hasrat kerajaan pada hari ini yang membawa konsep madani terhadap kami sebagai mahasiswa Datuk Seri? Dan yang kedua, mewakili lebih 20,000 mahasiswa Universiti Utara Malaysia Datuk Seri, saya ingin menyampaikan hasrat kami mengenai masalah yang dihadapi, iaitu rangkaian capaian internet Wi-Fi. Dalam usaha negara kita Datuk Seri, Malaysia melangkah ke arah pendigitalan, pelbagai usaha kerajaan untuk merangka dan mempercepatkan dasar ke arah transformasi digital. Namun Datuk Seri, masalah capaian internet di IPT masih tiada jalan penyelesaian, walaupun banyak pihak mendakwa kemudahan itu kini sudah berada di tahap yang baik. Termasuklah di UM sendiri. Kami sering menghadapi masalah capaian infrastruktur internet dan Wi-Fi. Hal ini menyebabkan pelajar seperti saya sendiri rakan-rakan terpaksa menggunakan data sendiri untuk sesi PDP Datuk Seri. Malah data internet sendiri juga tidak mencukupi. Oleh itu saya ingin memohon pertimbangan Datuk Seri untuk pihak kerajaan pada hari ini mengambil langkah dan pertimbangan untuk tindakan segera bagi menyelesaikan isu Wi-Fi khususnya di UM. Datuk Seri, sekian, terima kasih. Terima kasih. Datuk Seri. Betul tu Datuk Seri. Internet sangat penting kat sini Datuk Seri. Sebab radio tadi, saya bawa kereta MyCD tadi, elok-elok tengah dengar radio Malaysia. Tiba-tiba, sebai. Lagu Thailand Datuk Seri. Saya dah tahu Fikri tahu cakap Thai sikit tu. Sedai lah. Baik. Saya dah umum tadi, ini beberapa kelemahan kita. Maka universiti ni patut beri ruang. Kalau tak ada akses connectivity, itu is a major flaw bagi universiti yang moden. Kerana ketergantungan kepada Wi-Fi itu sangat sudah menjadi macam buku teks, keperluan asas. Baik. Jadi setelah saya beberapa bulan yang lalu di universiti kita UiTM ke UKM, bila dibangkitkan, ya, maka sudah ada rancangan dimasukkan dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, sudah fahmi, untuk memberikan keutamaan bagi semua kampus diberikan connectivity ini lebih baik. Kebetulan di antara cadangan Elon Musk yang akan dia kemukakan kepada saya, termasuk ada beberapa
facilities baru. Kalau kadang kita nak tunggu sistem rangkaian tu yang too elaborate, nak tunggu 5G network itu mungkin mengambil masa 1-2 tahun. Jadi ada cadangan yang akan dia kemukakan dan saya akan beri respon, dan mudah-mudahan kalau dapat kita boleh pastikan kemudahan itu dan install di semua universiti tahun ini juga, insya-Allah. Betul, terima kasih Wan. Ini baru jadi pemimpin mahasiswa, jadi dia bangkit ke isu mahasiswa dengan berani. Ini tak bangkit isu ini, duk bangkit KPU tu KPU ni. Saya menyampah dengar dah sebenarnya. Isu tak. Ya, macam di Kedah, di Kelantan. Saya pergi ke Kelantan Zuan, ya. Saya tengok mahasiswa masalah air, bersih, konektiviti. Hal ini kena selesaikan, sebab tu walaupun Kelantan itu negeri pembangkang seperti Kedah, hal yang penting saya buat. Saya tak peduli. Ya. Dan peruntukan untuk Kelantan, bila kita jimatkan soal kecelaruan dan sakau, soal dana tebatan banjir yang 15 bilion, kerana saya ambil alih, saya boleh selamatkan 1.8 bilion ringgit. Dan sebahagian besar ke Kota Tinggi, kerana Johor, ada anak Johor sini. Ya, Johor mengalami banjir, jadi kita bagi di Kota Tinggi, dan 1 bilion projek tambahan tebatan banjir untuk Kelantan, ya, yang kita dah luluskan. Dan baru ini masalah bekalan air bersih saya luluskan segera, walaupun projeknya ambil masa 5 ke 6 bilion ringgit mengambil waktu, tapi yang segera tahun ini saya luluskan 500 juta bekalan air bersih, ya. Itu pun dia kata zalim juga lagi. Orang ni baru dia kena zalim, besok baru dia tahu. Dia doa seorang zalim. Tapi saya tak sanggup zalim, kerana itu bertentangan dengan keyakinan kita. Baik. Ya, insya-Allah. Ya, tak, saya baru insya-Allah dah angkat tangan Datuk Seri. Oh, sabar. Okey, kita ada satu lagi mungkin berkesempatan untuk tanya, sebab lepas ini Datuk Seri akan merasmikan masjid di Changlun. Ya, di mana? Saya tak nak bertanggungjawab. Di sebelah kanan pula. Ya. Yang berdiri itu. Lambat tinggal. Sabar, kejap lagi kita akan bagi lagi soalan. Baik. Ya. Mana? Mikrofon. Okey, Assalamualaikum. Saya Fatihah Nur Amirah binti Iman Saad, pelajar daripada Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. So soalan saya, pada pandangan Datuk Seri, sejauh manakah kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan kepada pemimpin mahasiswa bagi soal kelulusan kewangan untuk penganjuran program ataupun aktiviti serta kelulusan kepada aktiviti pelajar itu sendiri? Kerana kami daripada kepimpinan mahasiswa sendiri memperjuangkan pemekasaan mahasiswa. Lagi satu soalan. Jangan tamak. Okey. Okey. Ni berkaitan Datuk Seri pada 13 Jun iaitu Selasa bertempat di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi dalam program Cakna Madani bersama pelajar tajaan JPA. So di dalam sesi soal jawab ada perwakilan daripada UPSI mengusulkan pertanyaan mengenai allowance praktikum untuk para guru ijazah sarjana muda pendidikan. Okey. Datuk Seri pun ada mengatakan usul ini akan dibawa ke kabinet. Jadi kami ingin bertanyakan apakah update terkini untuk usul tersebut. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Baik. Terima kasih. Yang pertama soal peruntukan dan pengurusan dana mahasiswa, saya ingat itu kena bincang dengan universiti.
Dan kalau ada masalah lagi saya angkat kepada Menteri Pendidikan Tinggi lah. Ya, saya tak mahir secara detail bagaimana nanti mungkin Zuan YDP akan terangkan sedikit masalahnya. Kemudian yang keduanya soal allowance practical. Baru-baru ni dia ada kritikan, dia kata bahawa e-belia itu tidak sampai kepada pelajar IPG. Tapi kita dah jelaskan IPG ini dia ada allowance sendiri. Maknanya dia sudah 450. Jadi maknanya oleh itu tak termasuk yang ini. Jadi sekarang ini dibangkitkan allowance practical. Dan allowance practical itu jawapannya saya sudah sampai isu ini sudah saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, ya. Jadi biar dia ulas dan jawab. Saya tak dapat detail lagi. Terima kasih. Ya. Isu itu telah dibawa, kemudian kita akan tunggu update daripada Menteri Pendidikan di Tinggi, insya-Allah Datuk Seri. Kita boleh ada masa lagi untuk satu soalan terakhir. Tadi saya dah berjanji dengan seorang tadi. Ya. Jangan salahkan saya. Ya. Ya. Test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sudi untuk datang ke Universiti Utara Malaysia UUM. Saya minta maaf soalan saya bersifat sedikit spesifik, tapi saya harap Yang Berhormat Perdana Menteri boleh jawablah. Okey. Ketepikan sentimen agama dan bangsa kerana agama boleh ditunggang, bangsa boleh ditunggang. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kita lihat kerajaan negeri Terengganu PAS apabila selepas kerajaan negeri Terengganu PAS ambil alih daripada Barisan Nasional, kita melihat kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dulu negeri Terengganu berada di tangga yang ke-13 dan hari ini berada di tangga ke-3. Kalau dulu kita tengok KDNK negeri Terengganu 2.5, bawah daripada Paras Nasional. Dan apabila tu daripada kerajaan yang lepas, kerajaan negeri yang lepas. Dan kemudian Terengganu naik kepada 3.6, di mana KDNK negara 3.1, top 3 negeri yang mempunyai KDNK tertinggi. Pertama Pulau Pinang, kedua Selangor dan yang ketiga adalah negeri Terengganu. Dan hari ini beberapa hari lepas KDNK Malaysia adalah 5.6, Terengganu 5.9, menunjukkan kepada keberkesanan kepimpinan Dr. Samsuri, Menteri Besar negeri saya. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, pada pendapat Yang amat berhormat, adakah kita perlu memilih satu kerajaan yang terbukti keberkesanannya, kerajaan negeri yang terbukti keberkesanannya, ataupun kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan persekutuan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dia pertama saya nak jelaskan jangan isu agama dan kaum jangan kita remehkan. Ya. Bagi kita untuk menjamin masa depan negara, permainan ataupun exploitation soal kaum dan agama boleh memecah belahkan. Tidak ada negara di dunia yang bertahan bila soal fanatik agama ataupun sentimen ekstrim perkauman dipermainkan. Belajarlah pada negara Islam yang lain. Belajarlah dari negara bangun yang lain. Jadi bagi anak-anak muda saya nak pesan, jangan remehkan. Ini perkara besar. Keduanya, tentunya kalau tanya saya, kerajaan negeri itu kalau sehaluan senang. Apatah lagi kalau pimpinannya itu lebih sopan, lebih bijak, ya, hubungannya baik. Itu akan membantu, ya. Tetapi yang akhirnya rakyat yang pilih, ya. Tapi kalau diceritakan soal pembangunan ekonomi, katalah Kedah, paling tinggi itu Kulim High Tech. Kulim High Tech itu pelaburannya dari kerajaan persekutuan, hampir keseluruhannya. Ya, kalau nak kata, wah kita dah berjaya, Kedah dah berjaya, tengok Kulim High Tech. Kulim High Tech itu dana kerajaan persekutuan, hampir keseluruhannya, termasuk pelaburannya. Saya tak nafikan ada peranan daripada kerajaan negeri, ada, tetapi kerajaan persekutuan. Ini Terengganu yang paling tinggi. Cuba kaji, sebab tu saya kata critical mind, pemikiran kritis, fakta. Memang betul Terengganu nampak meningkat, tapi meningkat mana? Dari threshold yang paling rendah. Kerana Terengganu di antara negeri paling miskin di Semenanjung. Jadi kalau dia naik ke dalam
4%, Selangor naik 1%, Selangor lebih tinggi. Faham tak? It's the threshold. Kena faham itu. Tapi dalam hal ini Selangor lebih tinggi. Now, keduanya kita kena faham sektor mana yang paling tinggi di Terengganu ini? Sektor oil and gas. Bawah mana? Bawah Petronas. Petronas bawah siapa? Bawah Perdana Menteri. Ya. Dan saya beritahu kepada Perdana Menteri Besar, saya pergi ke negeri China, ada pelaburan. Salah saya kat Rongshan yang petrochemical. Dia nak pergi ke Johor, saya bawa juga. Saya kata you should look also at Terengganu sebab potensi baru ni. Dan baru ni ada satu cadangan baru tentang wind energy. Kosnya agak tinggi. Tapi dia cadang nak ekspor ke Singapura. Jadi saya kata kalau wind ini yang kuat Pantai Timur, saya pilih, saya kata Kelantan atau Terengganu. Jadi besok kalau sampai ke Terengganu, saya tak maulah nafikan orang Terengganu pun atau Menteri Besar mungkin ada peranan dia, betul. Tapi janganlah nafikan bahawa sebenarnya kekuatannya itu pada kerajaan persekutuan. Kerajaan perpaduan yang kita bersama. Okey. Nah, tapi anda sebut itu betul. Jangan kita nafikan. Soal pilihan raya itu pilih masing-masing. Tapi jangan pilih berdasarkan satu ideologi atau pendekatan yang boleh merosakkan fabrik kita sebagai satu kesatuan negara yang ampuh. Ya. Saya ingat, minta maaf Fikri, sekena satu soalan sebab orang masjid di Changlun tu tunggu pula. Ini bukan Changlun, di mana? Kodiang. Changlun. Oh, Kodiang ni ya. Changlun. Nanti dia kata Anwar ni nampak mahasiswa tinggal dia. Boleh tak satu soalan? Dan yang lain-lain yang susah-susah tu ada dialog dengan Naib Chancellor, biar Naib Chancellor dia jawab. Datuk Seri kita belah kanan pula. Silakan. Siapa dapat mic, sila straight to the point. Mic test. Mana? Assalamualaikum Datuk Seri. Saya sini, saya wakil dari Tingkatan 6. Oh. Sini Datuk Seri. Assalamualaikum Datuk Seri. Nama saya Nur Hatifah dari SMK Seberang Perak. Saya ada 2 soalan untuk Datuk Seri berkenaan dengan Tingkatan 6. Pertama, soalan berkenaan dengan kekurangan fasiliti yang terdapat di sekolah saya. Contoh kan? Mesra macam kawan. Maaf Lora Utara. Contoh kan? Contoh, sekolah saya kan tak ada Teruskan. Sekolah mana? SMK Seberang Perak Alor Setar. Alor Setar. Ya. Dah ni Kepala Ketua Pengarah dan dia tercacit bagi saya. Sekolah saya ni kekurangan fasiliti, meja tak cukup, kerusi tak cukup. Lagi beberapa hari kami ada kemasukan pelajar baru. Meja dengan kursi tak cukup. Ya. Itulah ni duduk atas lantai ya. Untuk pelajar baru kami cukup lagi. Kan pelajar baru kami nak buka kelas baru. Okey, segera. Saya minta nanti hari Isnin pergi laporan, selesai segera. Kalau soal kisah meja. Okey. Yang kedua. Soalan kedua. Fasiliti tak habis lagi. Kami dewan kan. Dewan utama, dewan untuk ambil periksa kami tak cukup untuk memuatkan semua pelajar. Kan nak ambil periksa kan. Kan nak memuatkan semua pelajar kan. Tak cukup. Dewan Periksa tak cukup menampung. menampung masa nak ambil periksa. Ya. Boleh pinjam Dewan Universiti Utara. Tak macam ni. Melawak lah. Tapi kalau saya kata lulus pun tak ada nak siap tahu ni. Jadi sementara tu nanti kita pakat dengan Naib Chancellor dia membaik. Dia tolong anggur dia setuju. Lebih cantik lah Dewan Universiti Utara ni. Tapi kita ambil perhatian. Mana Dewan ada tapi kecil. Ya, dan 2025 nanti sekolah kami nak jadi kolej tingkatan 6. Tapi fasiliti tak setaraf dengan kolej-kolej tingkatan 6 sekitar kami. Okey. Baikkan salam ke ketua.
Baik, terima kasih. Ya, itu dia. Bagus, saya suka semangat anak muda Kedah khususnya. Baik, Datuk Seri, mungkin yang terakhir, pemimpin tidak dilahirkan dalam bilik kuliah. Pemimpin dilahirkan dalam kancah masalah. Mungkin pesanan terakhir Datuk Seri. Betul-betul saya minta maaf sebab acara di sana sepatutnya 3.30. Jadi walaupun saya tahu ini acara penting bagi saya, sebab kalau saya tengok semua acara saya itu dialog dengan mahasiswa, dengan pelajar itu saya bagi keutamaan. Cuma ada kekangan waktu sedikit. InsyaAllah kalau nak Chancellor siap jemputan akan datang dan siap makan minum. Sebab dia bagi kopi hari ini, dia minum ni. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Baik. Pesan akhir pendek saja. Jangan lupa dengar, nilai, baca. Sebab kita nak tingkatkan mutu pendidikan kita. Kalau kita nak compete dengan negara lain, new generation ini kena hebat betul, intellectually, alert, dan kesedaran dia ada fikir yang lebih global, dia sebut tadi. Jadi itu saya rayu betul-betul kepada anak-anak. Mesti ada tekad ini, mesti ada tekad, satu tekad yang kuat bahawa ini negara kita, kasihnya kita kepada negara kita ini dengan memastikan kita ada new breed of young Malaysians, more disciplined, more committed, more educated. Alright? And bekerja untuk mempersatukan jangan memecahkan, ya, dan membersihkan daripada segala kekotoran, kepincangan, sama ada faham kaum atau agama yang kolot ataupun rasuah dan penyelewengan, kita boleh angkat. Kalau tanya saya, ada tidak harapan? Ya, melihat kepada anak-anak muda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri. Tepukan yang paling murah untuk Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia